yang 4. Okey, baik. Inilah dia zaman air batu, nota zaman air batu. Okey. So, kita lihat nota zaman air batu hari ini, iaitu kita lihat. Okey, so zaman air batu. Okey. Okey, zaman air batu ini kita akan lihat daripada 5 sudut, iaitu kita akan lihat bermula-mula. Okey. Dunia kita, kemudian kita akan lihat juga iaitu berkaitan, mula-mula kita akan lihat dunia kita, okey. Kemudian kita akan lihat juga tentang garis masa zaman air batu. Kita kena ingat tentang Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Kemudian ciri-ciri zaman air batu akhir, okey. Kemudian perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir itu dan kesannya, okey, kesannya kepada Asia Tenggara. So kita akan lihat 5 benda ni Okey. So dunia kita, garis masa zaman air batu, ciri-ciri, kemudian perubahan zaman air batu akhir dan juga kesan perubahan zaman air batu. Okey. Baik. So kita akan lihat seterusnya. Okey. So kita lihat di sini dunia kita lah dunia kita hari ini. Okey. Baik, so kalau kita lihat dunia kita, okey, dunia hari ini wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi semenjak tahun dahululah, yang berpuluh tahun dahulu. Nanti cikgu kita akan pergi, jangan risau. Kita go through dulu, kemudian baru kita nak ingat Baik, so pada peringkat awal, bumi mengalami, pada peringkat awal bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Okey, dikenali sebagai zaman air batu. So zaman air batu ni berlaku antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. Means that 2.5 juta tahun dulu sebelum Masihi sampailah 10,000 tahun sebelum Masihi. Nanti kita lihat. Okey, punca utama boleh jadi air batu sebab apa? Sebab perubahan suhu bumi yang sejuk. Kepada panas, panas menyebabkan kecairan air batu. Okey, baik. Belum lagi, jangan pergi ke mana-mana dulu. Stay kat dalam ni. Okey, jangan pergi ke YouTube ke apa semua. Stay. Okey, kita nak belajar. Okey. Stay dulu. Baik. Keadaan ini menyebabkan bumi mengalami beberapa tahap peralihan zaman yang menyebabkan bumi berada pada suhu hari ini. Maksudnya dulu, berlaku suhu bumi yang sangat rendah sampai tahap beku. Kemudian mulai ke panas dan juga menyebabkan ianya mencair. So menyebabkan pelbagai rupa bentuk fizikal bumi pun berlaku, pelbagailah keadaan yang berlaku. Ini gambaran zaman air batu So kita lihat kemajuan sains dan teknologi menyebabkan manusia dapat mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi itu sejak jutaan tahun dahulu. Dan pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan juga fizik ini membantu kita buat penyelidikan. Sebab itu penting untuk kita belajar subjek-subjek ini seperti fizik, dan pelbagai lagi lah. So kalau kita lihat di sini, ini dia. Geologi. Kalau orang tanya apa itu geologi? Geologi ialah geo bermaksud bumi, dan logia bermaksud sains. Maknanya merujuk kepada bidang yang ilmu mengkaji bumi sains. Mengkaji pembentukan bumi. Iaitu sains bumi. Sebenarnya kita akan baca dan terbalik. Sains bumi. Maknanya kajian tentang bumi. Dan paleontologi pula, iaitu bidang ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, daripada sisa atau fosil yang telah terawet dalam sedimen, dan tumbuh-tumbuhan, betul-betul hidupan purbakala lah. So ini gambaran dia lah, bagaimana mereka mengkaji sisa-sisa haiwan dan organisma. Itu dipanggil paleontologi. Dan satu lagi geologi. Baik. Kemudian kita lihat usia bumi berapa sebenarnya. Bumi sebenarnya dah berumur hampir 4.6 bilion tahun. Bilion ni maksudnya ribu juta. 4.6 ribu juta. Jadi sepanjang itu bumi telah mengalami perubahan
dari segi iklim dan fizikal, okay, semenjak bumi mulai terbentuk lah. Dan daripada kita lihat sini, hidupan bumi ni terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mammoth, seperti harimau bertaring panjang dan juga sloth. Ni gambaran dia lah. Okay, gambaran dia kat situ kalau kita lihat. Okay, woolly mammoth. Woolly mammoth adalah binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Yes, 4,600 juta. Betul. 4,600 juta. Okay. Kemudian bison occidentalis adalah binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu itu. So kalau kita lihat di sini, okay, inilah gambaran. Okay, ini bison. Okay, begitu juga woolly mammoth. Okay, harimau bertaring panjang dan juga sloth kat sini. Okay, ini gambaran binatang-binatang yang pernah wujud pada zaman air batu dahulu. Ini zaman air batu. So kalau kita lihat di sini, sedikit input ekstra di sini, sloth adalah 6 spesies mamalia yang bersaiz sederhana dalam famili Megalonychidae, iaitu sloth berjari kaki 2. Okay, dan juga ada sloth berjari kaki 3. Jadi kalau kita lihat, sloth adalah haiwan yang tinggal di pokok. Ya, ini semua kawan-kawan Ice Age lah lebih kurang. Okay. Baik. Kita Ice tu. Yeah, so bison ni adalah sejenis binatang liar dalam famili Bovinae yang bertanduk pendek, besar di bahagian depannya dan belakangnya berponok. Maknanya ada dia punya bongkok kat atas dia. Itu yang dimasukkan sebagai bison kat sini. Okay. So ini antara binatang-binatangnya lah. Dan kalau kita lihat pembentukan fizikal bumi ni, sebenarnya dulu bumi macam ni je. Okay. Kalau kita lihat bumi dulu, okay, pada 650 juta tahun dahulu. So, keliling tu air, yang tengah-tengah tu hanyalah barulah ada tanah. Dan waktu ini tiada hidupan. 3 tu maknanya bukan kaki 3, maknanya kalau kita lihat di sini, okay, kalau kita lihat, okay, berjari kaki 3, berjari, bukan berkaki. Okay, berjari, jari dia 3 macam tu. Ada yang jadi 2, ada yang jadi 3. Macam tu. Okay. Baik. So, kita lihat bumi 650 juta tahun dahulu memang tak ada hidupan langsung. Kemudian, pada 390 juta tahun kemudian, air laut masih tawar. Maknanya bukan masih macam sekarang lah. Dulu air laut tawar dan wujud kehidupan. Mula-mula kehidupan yang ada di bumi sebenarnya adalah hidupan dalam air, iaitu ikan dan amfibia. Amfibia maknanya ya, binatang luar alam. Okay. Macam katak. Binatang luar alam lah. Kemudian daripada situ 195 juta tahun kemudian, okay, dikenali sebagai zaman Jurassic. Kerana pada waktu inilah terdapat hidupan utama iaitu dinosaur. Okay. Ya. Macam mana air laut boleh masin? Okey, akibat penyejatan. Okey, penyejatan. Nanti kita bincang lah. Kemudian bumi 94 juta tahun kemudian, okey, dinosaur pun pupus. Okey, dan kalau kita nampak barulah ada bentuk-bentuk benua mulai kelihatan. Mulai kelihatan lah. Okey. Dan daripada situlah kalau kita lihat seterusnya, bumi pada 18,000 tahun dahulu, okay, kebanyakan binatang yang darat wujudlah. Okay, seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Dan pada waktu ini paras air laut pun telah meningkat dan menjadi bumi yang sampai sekarang ini adalah bumi kita lah. Okay, so okay, nak kata bumi kita dulu sepenuhnya ais tak? Okay, tak juga, tapi hampir separuh bumi kita adalah ais dulu. Okay, dulu lah. Ya. Yeah. Kenapa tahun semakin kurang, cikgu? Bagus. Bagus soalan tu. Baik. Tahun itu semakin berkurang kerana apa? Kerana dia menghampiri tahun kita. Contohnya, kan, contohnya lah, katakan umur, okay, umur cikgu 40. Contoh 40, umur cikgu 40.
So cikgu kita cerita pada 40 tahun dahulu cikgu lahir. Kemudian pada 30 tahun dulu, okey, cikgu telah sekolah. Pada 20 tahun dulu cikgu telah masuk U. Pada 10 tahun dulu cikgu telah kahwin. Maknanya apa? Maknanya 10 tahun daripada sekarang. Sebab tu dia makin berkurang. Boleh faham tak? Faham cikgu. Boleh. So itu maksudnya kenapa tahun dia semakin berkurang. Okey. Sebab sebenarnya dia dikira daripada sekarang. Okey, 650 juta tahun dahulu, okey, dikira daripada sekarang tak ada hidupan. Kemudian 350 juta tahun dulu, okey, dah ada air laut. Okey, dan ada ikan dan amfibia. 195 juta tahun kemudian ada dinosaur. 94 juta tahun pula ada dinosaur yang pupus. Kemudian 18,000 tahun kemudian binatang-binatang wujud. So semakin menghampiri ke hari ini. Jadi sebab itu dia punya nombor tahun tu semakin kurang. Okay. Ya, betul. Dia explain daripada dulu sampai sekarang. Sebab itu kalau kita lihat dia semakin pendek. Ya. Masa zaman dinosaur tu macam mana semua benua boleh berpecah? Okey, baik. Proses berjuta tahun ya. Okey, proses berjuta tahun itu kita tahu proses yang berjuta tahun ini menyebabkan sebenarnya bumi ni dia bergerak. Okey, bumi plat bumi ni sebenarnya dia bergerak. Okey, benua-benua ni bergerak. Jadi tapi pergerakan dia sedikit demi sedikit. Jadi sebab itu proses makan berjuta tahun kot. Jadi sebab itu dia bergerak dan berubah. Dan kalau ada soalan kata macam mana dia orang tahu? Okey. Baik. Sebab tu kalau kamu lihat, okey, jom kita sendiri buat kesimpulan lah Jom kita tengok kesimpulan. Okey, nampak tak ini peta? Okey. Kalau kita lihat sini okey, nampak tak bentuk ni? Okey. Bentuk ni sama macam boleh sambung dengan sini. Nampak tak? Maknanya bentuk dia sebenarnya sini, sambung. dia sebenarnya sambung. Seolah-olah macam ada bentuk tu dia macam sambung. Dia nampak macam ada kesan dia pisah. Macam dia terpisah. So sebenarnya dia boleh sambung. So maknanya dulu pernah bersambung. Dia bukan kebetulan, memang betul. Okey. Ya, dulu bersambung. Tak apa. Tak apa Rosyam. Terima kasih banyak. Okey. Okey. Ya, betul sebenarnya dia bersambung dulu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan sharekan beberapa video yang berkaitan tentang ini ya. Yes, macam puzzle. Okey, ya macam puzzle. Okey, so bersambung dengan apa? Bersambung dengan seluruh Indonesia dan juga Filipina serta juga bersambung dengan Thailand dan juga bersambung dengan Australia semua tu. Okey, apabila berlakunya peningkatan air laut dan juga pergerakan tanah tu. So menyebabkan dia terpisah. Dan proses itu makan masa sampai berjuta-juta tahun lah. Okey, berjuta-juta tahun. Okey, baik. Bagus soalan-soalan kamu ni ya. Berfikiran kritis. Okey, bagus. Silakan. Okey. Baik, kita lihat perubahan bentuk fizikal bumi ni. Ni. Okey, fizikal bumi kalau kita lihat terdiri daripada dua ya, iaitu daratan dan juga lautan. Okey. Pentas Sunda masih ada tapi dia tenggelam. Okey, tenggelam. Kalau kamu tengok dalam kalau kamu tengok dalam peta pun memang betul, memang ada. Oh, dia tenggelam lah. Baik, Sunda dulu pulau ke? Okey. Pentas Sunda dulu pulau ke? Okey, pentas Sunda dulu memang adalah pulau. Okey, memang pulau yang besar lah. Memang pulau yang besar. So kalau kamu lihat dia sebenarnya pulau yang besar, okey, tetapi dia kita katakan sebagai sekarang ni ditenggelami oleh air laut. Sebab itu kalau kamu nak tengok okey bagaimana pentas Sunda tu sebenarnya. Okey, dan cikgu nak jawab, ada ke kamu kata soalan tak masuk akal tapi betul ke bumi ni berbentuk sfera? Okey.
Ah, Orang dulu cakap. Ya betul. okey. Bumi Baik. bentuk. Ya, ada yang tanya. Okey, ada yang tanya. Bagus. Okey, tak apalah. Kita kalau macam tu soalan-soalan macam ni, so cikgu sekejap. Cikgu terpaksalah bertukar mode ya, menjadi mode inilah. Okey. So sedia untuk kita terbang. Okey. Okey. Yay. Okey, so Naik Rafiq Airline. alright. Okey. Okey. Airlines. Okey, jom kita akan lihat. Okey, menjawab soalan. Yay. Yes, ini bumi Naik kita. mana? Naik Okey. mana? Inilah dia. Okey. Nampak? Background. So kita dalam kapal terbang. Okey. So dalam kapal terbang ni kiri kanan ni ada pilot. Okey. So kita lihat memang sebenarnya bumi kita adalah bulat. Nampak? Berpusing. Yang Sfera tu orang dulu je kata sebab dia tak ada kenderaan nak pergi keluar bumi. Okey. Okey. So nampak? Syahizism mendedah. Okey, so ini adalah tak macam peta cikgu tunjuk tadi sebab dia bulat. Jadi bila bulat tu dia besar. Nampak? Ni kan peta Afrika. Kemudian di sini tanah Arab. Okey, ada tanah Arab kat situ. Okey. Dan kalau ini menjawab soalan kita telah lihat ianya berbentuk sfera. Ya. Baik. Okey, kenapa? Okey, mungkin dia orang ada teori dia. Itu nanti kita bincangkan. Okey. Baik. So kita zoom, kita nak tengok pentas Sunda. So kita nak tengok pentas Sunda ya. Inilah dia. Okey. Okey. Pentas Sunda ni. Okey, pentas Sunda ni sebenarnya adalah nampak tak kawasan yang kalau kita lihat kawasan yang air dia warna biru. Okey, biru bukan biru gelap tapi biru cair. Kawasan yang nampak macam biru terang-terang sikit. Yes, yang biru terang-terang ni semua dulu. Okey, ini adalah kawasan yang cetek. Okey, kawasan yang cetek ni. Okey. So kawasan ini biru terang tu bukan biru yang gelap tu, biru yang terang. Okey. So biru yang terang tu pulau ke? Tak, biru yang terang itulah sebenarnya dulu dinamakan sebagai pentas Sunda. Dan dia punya kedalaman air laut tu di antara 50 meter hingga 150. Okey. So dulu kawasan ini bila tak ada air laut, kamu boleh bergerak daripada Malaysia berjalan kaki pergi ke pulau East Java kat bawah ni. Okey, berjalan kaki. Yes. Okey, dan boleh berjalan kaki semula sampai ke South Kalimantan, boleh berjalan kaki sampai ke Philippines sebab tu semua dulu bersambung. Okey. Jadi itu dipanggil pentas Sunda. Okey. Tapi bila dah tenggelam semuanya itu bermakna tinggallah kepulauan-kepulauan ini, jadi pentas Sunda tu tetap ada lagi lah. Baik. Baik, sama ada. Okey. Ya, pentas Sunda. Okey, maknanya pentas namakan nama bumi tu bumi. Okey, bumi tu adalah nama tu adalah berasal daripada perkataan Sanskrit. Okey, bermaksud tanah. Okey. Yes, continental shelf. Kenapa tak nampak Taiwan? Sebab Taiwan bukan di kawasan sini. Ada tapi tenggelam. Okey, tenggelam. Alright. Taiwan tak ada. Okey, ada kat atas ni benda. Okey, tu Taiwan. So itulah yang dikatakan sebagai pentas Sunda. Dan kalau kamu tanya, kenapa kamu berjalan rata, tetapi bumi ni bulat? Of course lah, kerana apa? Tarikan graviti. Bila tarikan graviti, kamu seolah-olah berada di bumi sentiasa because of gravity. Dan apakah bukti bumi ini bulat? Apabila kamu pergi ke tepi laut, kamu nampak kapal tu muncul daripada mula-mula muncul dia dulu, kemudian selama kelamaan baru nampak dia besar. Sebab apa? Dia melengkung. Dia melengkung. So bermakna itu kita katakan sebagai ianya bumi ini bulat lah. Simple. Cikgu nak tanya. Penduduk Indonesia dia mencecah jutaan orang ke atau bilion orang? Jutaan. Dia kalau tak salah cikgu 150 juta. Cikgu. Kalau India?
India lebih dekat-dekat 800 juta, lagi banyak. Tapi kenapa saya search dekat internet billion? Ya, mungkin cecah bilion sebab data yang ada yang cikgu tahu tu mungkin yang lama punya. Kan manusia kan bertambah. Kan. Kalau Rusia kita tak tahu berapa. Rusia harap negara je besar. Manusia memang banyak. Okay. Alright. So China? kita kembali. China paling banyak lah. Oh, 1.3 Asia lah. Kasih. 1.3 billion. Amerika? Okay. Siapa yang discover bumi ini sfera? Galileo Galilei. Galilei. Galileo Galilei. Alright. So kita lihat daratan bentuk fizikal bumi ni daratan, okey, terdiri daripada gunung, banjaran, okey, bukit, tanah pamah, lembah dan juga sungai. So ahli sains telah membahagikan kawasan daratan kepada beberapa benua. So kita ada lebih kurang 7 benua, Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, Eropah dan juga ada Afrika, kemudian Asia, kemudian Oceania dan juga Antartika. Okay. So kalau kita lihat negara kita ni terletak di Asia. Yes. Apa tu banjaran? Mana Banjaran? Oh okay, Banjaran. Banjaran tu sebenarnya adalah kita kata sebaris gunung-gunung dan bukit-bukit yang banyak. Okay. Jadi contoh kalau macam Malaysia ni dekat tengah-tengah semenanjung Malaysia ada Banjaran Titiwangsa. So ada gunung-gunung yang banyak tu, sebaris gunung yang banyak-banyak tu, sebaris itu dipanggil Banjaran. Banjaran maknanya gunung-gunung yang banyak. Okay. Contoh macam kalau gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest, betul? Dan Gunung Everest terletak di Banjaran Himalaya. Okay. Dia nama Banjaran Himalaya. Okay, Antartika ada iaitu saintis. Okay. I'm back. Baik. Lautan. Lautan terdiri daripada kalau kita lihat merupakan kawasan air masin meliputi 71% muka bumi ini. Dan ada 6 lautan di dunia iaitu Lautan Pasifik Selatan, Lautan Atlantik, Hindi Selatan dan Lautan Pasifik Utara dan Lautan Arktik. Dan kalau menjawab soalan lautan mana paling dalam iaitu Lautan Pasifik sebelah utara tu sebab terdapatnya Mariana Trench. Mariana Trench tu sangat dalam 11,000 meter bersamaan 11 kilometer dalam dia. Kemudian lautan ada juga selat, iaitu kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Ya, betul. Jurang Mariana tu Mariana Trench lah. Mariana Trench. Megalodon. Yes. Kemudian Teluk adalah kawasan perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Bukan Megalodon pupus ke? Itu Lupakan semua. je lah. Itu semua hanyalah apa? Hanyalah teori. Berapa Science persen lautan? fiction. Ya, tak ada orang pernah pergi ke Mariana Trench. Tak boleh menyelam, terlalu dalam. Ada lah. Tak, dia tak sampai. Ada kat internet ada. Tak, itu hanyalah dia punya mesin, bukan orangnya. Elok. Mesin sahaja. Orang tak sampai ke. Yang mesin dia. Mesin dia. Sebab kita tak ada peralatan untuk semakin ke dalam, semakin tekanan menyebabkan kita boleh mati sebenarnya. Manusia boleh mati kalau masuk ke dalam tu. Ada muka. Sama-sama. Kita lihat zaman air batu. Yes, sebab pressure. Zaman air batu merupakan zaman terpenting yang memberikan kesan terhadap perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang terdapat pada hari inilah. So zaman air batu adalah satu garis geologi yang menunjukkan suhu bumi mengalami penurunan dan pada masa ini suhu bumi menurun pada tahap membeku. Menurun pada tahap membeku bagi jangka masa yang lama. Bermakna di situ dikatakan zaman air batu. Kalau sekejap saja kita tak kata itu sebagai zaman air batu. Tapi ini lama. Dan sebahagian besar bumi khususnya kutub utara dan kutub selatan
okey, diselaputi oleh air batu yang tebal dikenal sebagai lapisan ais. Okey, Kutub Utara, Kutub Selatan sampai sekarang ni masih lagi ada ais Dan lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi sangat luas di kawasan kutub dan pergunungan. Okey. Baik. So pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran. Pengglasiran ni bermaksud kecairan air batu. Okey, kena ingat ni proses pengglasiran bermaksud proses kecairan air batu, iaitu air batu telah mencair. Dan proses pengglasiran ini atau pencairan ini berlaku pada 3 tahap. Okey, iaitu tahap pertama 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Okey. Kemudian tahap kedua 250 hingga 80,000 juta tahun dahulu dan tahap ketiga 10,000 juta tahun dahululah. So ini proses pengglasiran, maknanya pencairan lah, pencairan. No, it's not 10,000 juta tetapi 10,000 tahun dahulu. Okey, 10,000 tahun dahulu cikgu mungkin boleh perbetulkan sedikit kat sini. Okey. Sebab ini typo-typo yang biasa berlaku lah. Okey, iaitu ini sebenarnya adalah kita kata ribu Okey, 10,000 tahun dahulu, yang ini pun 250 juta. Okey. Okey, juta hingga 80,000. Okey, ribu tahun dahulu. So okey, so ini adalah kita katakan okey, pembetulan sedikit lah Baik. Baik. So kita lihat di sini. Luas laut mata memandang. Okey. So zaman air batu berakhir akibat perubahan iklim dunia kepada suhu yang semakin panas. So kalau kita lihat di sini, okey, tahap zaman air batu ada 4. Okey, iaitu zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Maknanya kalau kamu nak ikut susunan dia, ianya adalah okey M, okey P, okey MP, kemudian P dan juga H. Okey, dan juga H. So MPPH, Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. So 4 MPPH. Itu kita cara nak ingat macam mana susunan zaman air batu. Okey. Jadi yes, mama papa pergi honeymoon. Yes, Fariba bagi tahu. Mama papa pergi honeymoon. Okey, anak-anak buat parti kat rumah. Jahanam. Okey. Baik. So mak siapa? Tak tahulah kan. Baik. Okey. Baik, seterusnya. Yes, memang wujud. Okey. Bermuda Triangle. Kita lihat tahap zaman air batu. Okey, kita ada zaman Miocene. Okey, kita lihat zaman Miocene dulu. Okey, 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. 23 hingga 5 juta. Okey. Baik. Okey, senang je. Okey. Mana yang susah nak sebut? Okey. Mana yang susah nak sebut? Yang susah nak sebut ialah Pleistocene, betul? Jadi yang susah nak sebut Pleistocene tu itu nombor 3. Yang mudah sebut Pleistocene. So itu cara membezakan dia. Okey, cara membezakan dia yang mudah baru susah. Maknanya Pliocene baru Pleistocene. Okey. Baik, zaman Miocene. Pleistocene je tak boleh. Engkau boleh sebutlah, ikutlah kau. Okey. 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu, gunung-gunung memang terbentuklah secara fizikal dan ada kewujudan dan perkembangan mamalia di bumi. Baik, apa itu mamalia? Okey. Apa itu mamalia? Mamalia adalah adalah haiwan yang melahirkan anak, bukan yang bukan yang mengandung bukan yang mengandung pula, bukan yang bertelur. Yang yang melahirkan. Okey. So terdapat juga hidupan di laut
Okay, dan di air suhu dunia pada waktu ini ingat suhu dunia panas dan kering. Maknanya dia baru nak mula zaman air batu. Kemudian kalau kita lihat yang kedua iaitu pada zaman Pliocene, okey, jarak dia 5.3 juta tahun dahulu sehingga 2.6 juta tahun dahulu. Okey, ahli sains menyatakan berlaku penyejukan global, maknanya penyejukan kepada seluruh bumi ini. Okey, pada zaman ini, dan penyejukan dan pengeringan, sejuk dan kering. Okey, alam sekitar global menyumbang kepada perluasan, menyebabkan bila sejuk dan kering, maknanya padang rumput dan savana pun semakin luas. Okey, padang rumput dan savana semakin luas. Kemudian terbentuknya jambatan darat Panama yang menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Okey, dan ini menggalakkan penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru, maknanya ke kawasan-kawasan baru. Okey, kita sebut-sebut ni Jambatan Darat Panama yang menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan kat mana ni? Jom kita tengok. Okey, kita tengok sekejap kat mana. Okey, baik, so kita kat sini tadi. Okey, so kalau kita pergi ke Amerika Utara, jom kita tengok Amerika Utara. Right, so inilah dia Amerika. Yes, di atas ni yang tertulis United States ni. United States ni ini adalah kita katakan sebagai Amerika Utara. Manakala yang di bawah tu, yang di bawah ni ada Brazil, ada Bolivia, Paraguay, ini semua adalah Amerika Selatan. Amerika Selatan. Yes. So, yang disebut Jambatan Panama tu adalah di sini. Nampak ni? Ada satu nama tempat Panama. Yes, dia menyambungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi inilah dia. Penyambungan, ini jambatan penyambungan daripada United States ataupun Amerika Utara sambung dengan Amerika Selatan di bawah. Rentas negara guna kereta je. Jadi ini menyebabkan haiwan-haiwan yang ada di kawasan Amerika Utara berhijrah pergi ke Amerika Selatan melalui jalan ini, jalan darat ni lah. Jadi itu yang diceritakan dalam nota tadi ya. Okey, baik, kita kembali. So, kalau kita lihat, itu, dan dataran tinggi Colorado, Amerika Syarikat serta Grand Canyon terbentuk pada zaman inilah. Siapa pernah pergi Grand Canyon? Anda? Saya tak pernah. Ya, yang dulu terlalu. Kerana memilih servis. Yes, so kita mau tak mau kita terpaksa lagi tengok Grand Canyon lah. Jom kita terbang balik. Kita ni suka-suka hati terbang, suka-suka hati balik. Jom. So Grand Canyon sebenarnya terletak di Amerika Utara, dan kalau cikgu boleh search kat sini Grand Canyon. So kita lihat kat sini mana Grand Canyon. Jom kita pergi ke Grand Canyon. Oh, right. Itulah dia Grand Canyon. Dia seolah-olah macam banjaran gunung-gunung yang ada kat sini. Banjaran gunung-gunung tu. Dan Grand Canyon ni kalau kita zoom, jom kita zoom, kita pergi ke situ. Nampak tak? Gugusan, gunung-gunung, kita katakan macam dataran yang berbatu-batuan ya. Batu-batu. Yes, so itu yang dia kata Grand Canyon. Dan adakah kita boleh mendarat kat sini? Panjang, memang panjang. Kita boleh tak mendarat kat sini? So kita boleh mendarat. Jom kita lihat. Boleh tak mendarat? Jom kita mendarat. Sedia? Sedia. Alright. Ready. Kita landing tiba-tiba kat sebelah orang.
Yeah. Grand Canyon. Yeah boy. Jalan cari makan. Yeah, nampak? Okay. Ini dataran tinggi ya. Okay. Kalau kamu lihat Gayat. gayat kalau kita tengok macam ni, nampak macam rendah je, tapi Itu sebenarnya sungai ke jalan? sungai. Oh, Itu sungai. dekat tempat panas pun masih ada sungai. Ya, Tu daripada air bawah tanah atas tu. ni, daripada atas ni sampai ke bawah ni kita kata antara 500 meter hingga 1 kilometer ya. Dia punya tinggi dia tu. Diamlah. Ini Grand Canyon. Dan kita lihat apa yang ada di belakang kita. Air tu tak. Kenapa dengan air? Air tu tak tersejat ke? Tak ada sebab dia mengalir, dia bukan bertakung. Dalam cerita Wild Wild West. Yes. Nampak? Okay, inilah gambaran Grand Canyon. Okay. Nampak orang rakam. Orang ambil gambar. Itulah pasal. Bayang. Bayang-bayang dia. So ini Grand Canyon ya. So kalau kita lihat daripada atas, dia begini. Okay. Ni gambaran daripada atas. So sangat tinggi lah Dan kalau nak tengok betul-betul lagi daripada atas, okay, dia di atas ni pun ada. Okay, kita mungkin boleh lihat kat puncak dia. So kita boleh lihat di sini, kita tengok. Okay. Okay, kita lihat. Alright. Wow. Lagi tinggi daripada tadi. Yes. Tadi bahagian rendah ni lagi tinggi. Nampak baik rekahan. Macam rekahan ni Grand Canyon. Ini berlaku akibat daripada daripada zaman air batu, iaitu zaman Pliocene. Sebenarnya zaman air batu tu batu ke ais? Ais. Dia zaman ais. Tapi kenapa cakap batu? Okay. Sebab dia air batu dalam bahasa Malaysia dipanggil air batu. Dalam bahasa Inggeris dipanggil ais. Boleh diminum. Itu beza antara air batu dan ais dari segi bahasa. Dan ini ramai pelancong yang datang lihat kawasan ni. Okay. Inilah di Grand Canyon yang dikatakan wujud selepas zaman Pliocene. Okay, dalam zaman Pliocene ni lah dia. Tingginya. Kalau ada air terjun tu, terjun daripada atas. Tu kalau ada air terjun. Kalau kau terjun habis. Okay. Innalillah. Innalillah kan. Okay, so baik. So itu yang dikatakan sebagai sebagai inilah sebagai Grand Canyon ya, Grand Canyon. Okay. Baik. Seterusnya kita kembali. Okay, itu zaman Pliocene terbentuknya dataran tinggi iaitu Colorado, iaitu di Grand Canyon. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat zaman Pleistocene. Okay. Iaitu zaman ini yang ketiga zaman ketiga glasier utama, maknanya pencairan. Okay, pencairan telah berlaku. Okay, sekejap. Okay, baik. Okay, baik. Pencairan berlaku sebanyak berapa kali tu? Sebanyak 11 kali. Okay, sebanyak 11 kali. Glasier maksudnya pencairan. So pencairan telah berlaku sebanyak 11 kali. Okay, akibat musim yang terlalu panas apa semua. Dan pencairan telah berlaku, manusia mengetahui pada waktu ini cara membuat api. Okay, manusia waktu ini dah tahu cara membuat api. Dan kebanyakan binatang yang wujud pada zaman ini kekal lah sampai sekarang. Okay, kebanyakan binatang tu. Okay, dan kita lihat manusia daripada Asia Tenggara, okay, iaitu pentas Sunda yang kita tengok tadi tu, pentas Sunda tu dipercayai sampai ke Australia melalui jalan darat. Okay, sekitar 50,000 tahun dahulu. Maknanya 50,000 tahun dahulu, kalau orang Malaysia nak berjalan kaki, okay, dia akan berjalan kaki pergi ke Australia, okay, melalui
melalui sambungan daripada pentas Sunda sambung ke Australia tadi. So itu maksud cerita tentang fakta tentang benua ni lah. Okay. Yes, betul. Okay. Dan kita lihat zaman Holocene. Okay. Zaman Holocene yang terakhir ni, zaman Holocene iaitu 10,000 tahun dahulu hingga sekarang. So apa yang berlaku iaitu berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia lah, di mana kita lihat manusia pada waktu ini dah ketahui cara-cara mendapatkan makanan, mungkin melalui aktiviti pertanian. Kemudian pada waktu ini juga roda dan juga tulisan cuneiform telah dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Dan siapa boleh bagi tahu cikgu tulisan cuneiform sebenarnya daripada tamadun mana? Okay, boleh tulisan group chat. Okay, siapa yang tahu? Okay. Okay, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan. Yes, yang betul ialah Cristiano, iaitu nama dia. Tulisan cuneiform berasal daripada Mesopotamia. Apa pula Mesir? Mesir purba sebenarnya adalah hieroglif. Okay, tulisan Mesir ialah hieroglif. Okay, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan juga undang-undang. So, itu 4 zaman iaitu Miocene, kemudian Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Ingat tu. So, kalau orang tanya, okay, zaman manakah yang sebenarnya bermulanya zaman air batu tu? Yang kita kata penyejukan tu. Penyejukan tu bermula pada zaman yang kedua, iaitu zaman Pliocene. Kemudian berlaku pada Pleistocene. Pleistocene dah mula berlaku pencairan. Dan zaman Holocene, okay, manusia pula menguasai dunia. So, 4 zaman ni. Okay, ingat itu je lah. Okay. Baik, so kita lihat di sini. Okay, maksud terma-terma yang ada dalam nota yang kita baca tadi. Mamalia bermaksud kumpulan binatang yang suhu badannya tetap. Okay. Dan pada kebiasaannya menyusui anaknya. Maknanya menyusukan anaknya. Okay. Cuneiform adalah tulisan diperkenalkan oleh tamadun Mesopotamia. Dan tulisan ini berbentuk pepaku. Okay, dan menggunakan sejenis pen yang diperbuat daripada rumput buluh yang ditekankan pada tanah liat basah. So, dia berbentuk pepaku sikit. So, itu dipanggil tulisan cuneiform. Dan di sini ada seorang ahli saintis bernama Milutin Milankovic. Okay. Okay. Ya, okay, iaitu merupakan sarjana sains berbangsa Serbia. Beliau terkenal dengan teori Milankovic, di mana pusingan bumi yang mengelilingi matahari inilah yang menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. So, setiap kali bumi menghampiri matahari, suhu bumi akan menjadi panas dan menyebabkan kecairan air batu. Okey, teori dia betul, okey. Sama ada betul atau tidak, okay, itu hanya teori. Sebab itu dipanggil teori. Okay. Namun, teori boleh dipertikaikan lagi dan melalui kajian. Okay. Melalui kajian demi kajian. So, itulah yang dikatakan, ya, dikatakan sebagai teori Milankovic. Okay. So, kita lihat balik yang itu berkaitan dengan zaman air batu kat sinilah. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya untuk sebelum kita teruskan lagi? Okey. Baik. Pelajar form 1 ada 61 orang. Okey, 61 orang. Tapi please behave Okey, kamu selalu gunakan group chat ni kepada perkara-perkara yang tidak penting. Okay, so hopefully gunakan sebaik mungkin. Okay, jangan salah guna. Okay. Baik. Kita lihat di sini, okay, garis masa zaman air batu. Ya, inilah dia zaman air batu. Dengan pelbagai bunyi-bunyian yang ada, kenapa? Okay. Tak perlu buat pelbagai bunyi kan. Okey. Dalam dia ada berapa form tu? Cikgu rasa dalam
10 orang kot yang form 2. Okay. Ada lebih kurang 10 orang lah dalam form 2 ni. Betul? Ada lebih kurang 10 orang. Baik. Kita lihat. Suka tingkau je. Kan? Kuda-kuda lah, kucing-kucing lah. Baik. So kita lihat garis masa zaman air batu. Okey. Baik. Zaman air batu terbagi pada 4 tahap. Kita dah belajar tadi iaitu zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Ingat Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Okey. Baik. Okey, cikgu rasa cikgu ada satu video untuk kamu tonton sebenarnya. Sekejap berkaitan dengan okey. Jom kita lihat sekejap. Okey, kita lihat sekejap. Okey, tentang tentang zaman air batu ini. Jom kita lihat sekejap. Okey. Bukan dating lah. Okey. Ini ikut dia punya karakter ke atau memang betul? Ikut karakter dan betul. Okay, so itu kalau kita lihat sedikit sebanyak tentang bagaimana binatang tu binatang-binatang dalam filem Ice Age itu. Okay, itu contoh perbandingan watak dalam Ice Age dan juga binatang sebenar. So Unicorn tak wujud kan? okay, baik. Okay, kita katakan sebagai Wujud kuda ada ke? okay, unicorn, naga, okay, dan pelbagai lagi itu semua adalah mitos, namun kemungkinan ia wujud mungkin. Dinosaur wujud kan? Okay, dinosaur memang wujud sebab ada. Yalah, cicak. So memang okay, wujud. Ada gergasi. okay, Cicak namun gergasi. yang binatang-binatang lain tu mungkin ada. Okay, mungkin ada. Kita pun mungkin ada. Okay,
Baik. So itu berkaitan dengan apa yang kita Dragon bincangkan tadi ya. Alright.